Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wal maqalatul 'ashiratu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillahirrahmanirrahim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله المتوضئ في مكاره والماشي إلى المسجد في الظلم ومطعم الجائع. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, bah kurnia dia, mudah ihsan dia, masih panjang umur kita, alhamdulillah. Nikmat besar dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan dijadikan kita pula boleh Islam, boleh dalam keadaan taat, patuh, taat, diberikan kita pula sentiasa ada penuh semangat dan berminat nak belajar apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita dengan bersyariat, dan dalam masa yang sama diberi kita dengan Allah Ta'ala boleh diingat dan banyakkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat. Alhamdulillah diberi kita rajin untuk khidmat, buat kerja agama, untuk sentiasa membesarkan Allah, ta'zim dengan Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala, sentiasa nak mengajak manusia untuk buat kebajikan dan mengajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran, dan diberikan kepada kita ada perasaan kasih sesama manusia agar semuanya menjadi benar-benar umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma arhamna jami'an bi hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata musannif rahimallahu taala, al maqalatul 'ashirah. Kita nak sambung ni adalah perkataan yang ke-10 ataupun maqalah yang ke-10, bab 33. Ambil daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia salah satu nafar, 3 nafar, 3 kumpulan, 3 kelompok manusia. Kalau nak terjemah nafar, nafarum minal jin yastami'una al-Quran. Nafar ni satu kelompok manusia, kurang-kurang ada 3. Saya tak ingat angka takrif lebih dia, tapi dia istilahnya satu kelompok manusia. Seorang tak panggil nafar. Nafar ni mesti ada satu kelompok manusia. Jadi dia kata ada 3 kelompok manusia. Maksudnya kelompok ni ada 3 kelompok. 3 kelompok ni kata Nabi SAW, yuzilluhumullahu, memayung ataupun meneduhi lah akan mereka ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan payung mereka, teduhi mereka tahta zilli arsyih, di bawah naungan atau bayangan arasy-Nya. Zil ni asal bahasa Arab dengan mana? Bayang ataupun naungan. Apa-apa yang ternaung, terbayang, tak kena direct sunlight, itu dipanggil zil. Wala yazillu, tu bahasa kita panggil bayang. Asal matahari kena kat dia, dia akan membentuk objek yang tak kena matahari tu, itulah dia panggil bayang. Jadi ada 3 kelompok ni Allah Ta'ala akan menaungi dia
tutupkan dia dengan bayang rahmat dia. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari la zilla illa zilluh, yang tidak ada naungan pada hari itu melainkan naungan Allah Ta'ala. Maksud dia tu bila? Kiamat lah. Maksudnya antara orang yang bertuah akhirat esok di hari kiamat ialah orang ni, 3 kumpulan ni nak sebut. Jadi insya-Allah yang ni sebahagian daripada akhlak Nabi SAW. Antara mahasinul akhlak adalah ikut akhlak Nabi dan lifestyle Nabi kita Muhammad SAW. Kita nak belajar lifestyle Nabi, antaranya belajar macam ni. Kita belajar fiqh tu, belajar hukum hakam, ambil daripada lifestyle Nabi. Nisbah Rasulullah, apa kerja dia, apa sifat terpuji dia, biasanya akan ada hadis sama ada Rasulullah sendiri sebut ataupun sahabat menceritakan apa dia kepribadian yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itulah antara ciri-ciri Rasulullah yang kita nak ikut. Pasal ciri nak ikut Rasulullah ni perkataan Rasulullah yang tunjuk ajar kita, ataupun para sahabat yang melihat Rasulullah tunjuk ajar bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Bahkan yang tu lagi tajam, pasal dia lisanul hal, dia afsahu min lisanil maqal. Apa perbuatan yang dibuat depan mata, dia menepati, lebih menepati daripada satu ungkapan bercakap dengan mulut. Boleh faham tak? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal ya, ahsanu min lisanil maqal. Oh, susah juga punya ya, nak cakap je tak berbunyi berekor pun. Allahumma salli wa sallim. Lisanul hal, asal terjemah lidah perbuatan, lidah keadaan, aktiviti semasa. Dibahasakan dia macam lidah, seolah-olah dia bercakap. Dia afsahu, lebih fasih. Nisbah nak bagi petunjuk dan tata cara untuk pelaksanaan, dia lebih fasih min lisanil maqal, daripada lidah. Lisan tu lidah, maqal percakapan. Itu bahasa-bahasa pendek lah, kaedah-kaedah bahasa Arab. Apa maksud dia? Nak dakwah manusia dengan perbuatan lebih baik dan lebih fasih, lebih mubalaghah, lebih mudah untuk dicontohi daripada kita ajak manusia dengan hanya menggunakan perkataan. Terus antara intipati saudara Rasulullah, betul Rasulullah perkataan dia boleh terdobit. Hadis ada sahabat boleh hafal hadis Rasulullah. Maksudnya perkataan yang mulut keluar daripada mulut Rasulullah ni macam mana? Boleh dihafal. Pasal apa? Agak-agak pasal apa? Dia takkan cakap melainkan benda yang penting. Dia takkan cakap benda yang sangat berharga. Dia takkan cakap melainkan kalau dengan perbuatan tu dah menepati percakapan. Dia tak cakap. Dia cakap ni apa benda yang perbuatan tu tak boleh nak memahamkan satu, melainkan dengan bercakap baru boleh faham satu, baru dia akan cakap. Satu Rasulullah sabdaan dia terhad, umur dia daripada timur wahyu sampai wafat 23 tahun, daripada 40 sampai 63. Kalau 63 tahun lah, kalau dia bercakap hari-hari, agak-agak banyak mana agaknya nota yang perlu ditulis di atas apa yang terkeluar pada mulut dia. Kalau tahu ada fakta berulang apa dan sebagainya, agak-agak banyak mana. Kita pun tak pernah kira tak, tapi banyak lah agak. Sahabat Rasulullah macam mana kataan dia? 63 tahun macam mana? Kita jumpa dalam hadis Bukhari, Muslim, ada yang mutafaq, mutakhalah alaih, Allah macam jahil lah. Alah kau tengok tu sikitnya sabdaan Rasulullah. Sikit sangat dia bercakap. Jadi apa yang banyak kat dia? Perbuatan. Bukanlah maksudnya tak cakap langsung. Ada bab dia tak payah cakap, dia buat. Pernah satu ketika Rasulullah, kita pernah jumpa hadis ni dalam kita belajar kitab apa itu, Sirajul Huda ke? Allahumma salli alaihi wasallam. Kita belajar sirah jumpa bawa tu. Rasulullah ni waktu dia nak pergi menunaikan umrah tahun ke-9 tu, bila dia terhalang, Kufar Quraisy kenakan sekatan Hudaybiyah. Antaranya Rasulullah tak boleh pergi mengerjakan umrah pada tahun itu. Waktu diperintahkan supaya balik dengan tahallul. Ada hukum haji itu, undang umrah tak faham tanya. Jadi bila nak tahallul, kaedah dia kain ihram dah pakai,
dah nak pergi umrah tapi dia panggil ihsar, tertahan untuk melaksanakan umrah kan. Lepas tu jadi macam mana? Berlaku perjanjian Hudaybiyah sehingga Rasulullah di dalam perjanjian tu termeterai kan? Rasulullah tak dikerjakan umrah pada tahun itu, bahkan kena balik ke Madinah. Sakit hati tak sahabat? Rasulullah setuju tak setuju? Tahu perjanjian Hudaybiyah Rasulullah setuju tak setuju? Setuju. Macam Rasulullah kata apa? Hukum dah pakai ihram umrah, lepas tu kena tanggal, boleh ke? Berhaji boleh ke keluar-keluar gitu saja ibadat? Ada bab itu dah belajar dalam fiqh atau yang nak fiqh tu. Itu tak boleh keluar dah buatnya. Kalau umrah pun, kalau duduk dalam ihram, boleh ke saja nak keluar daripada umrah ihram? Boleh. Kenapa? Umrah dan haji dia termasuk dalam dua ibadat yang kalau batal pun dia perlu dihabiskan. Jadi bila mereka dah berihram macam tu, Rasulullah suruh balik ke Madinah. Pasal dah termeterai, terjadilah perjanjian antara Rasulullah dengan orang kafir Quraisy tu dengan perang Hudaybiyah dengan Hudaybiyah. Ya. Dengan perjanjian Hudaybiyah, bukan perangan. Dengan perjanjian Hudaybiyah tu. Jadi Rasulullah pasal balik. Rasulullah beritahu, sembelihlah tentang korban dan bercukur. Kemudian kita balik ke Madinah. Seorang tak buat. Rasulullah punya takut dah, takut kena bala. Siapa? Sahabat tak ikut kata Rasulullah. Saya nak cerita lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Masuk dalam rumah dia, buat apa? Dia kata qad halaka qaumi, atau semua tu. Kata dia, kaum aku, umat aku dah rosak dah, binasa dah. Isteri dia tak silap masa tu Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Hafsah binti Umar, ya. Kau tak silapnya. Untuk tengok sejarah balik, kerana lama-lama sejarah ni saya tak berapa ingat nama-nama. Lepas tu Hafsah kata apa? Ya Rabbi Allah, ya Rasulullah. Kata dia, kata dia, ahlik wazbah hadiah. Kau keluar, cukup pada sembelih dulu, silap. Sembelih dulu binatang korban, apa tu? Binatang korban, binatang dam tu pasal tak boleh nak buat umrah. Lepas tu cukup kepala. Tak payah banyak ya Rasulullah. Okay. Rasulullah apa? Cari kambing, sembelih untuk istilah tahallul daripada umrah yang tak boleh selesaikan kerana tertahan. Lepas tu cukup. Istilahnya bertahallul lah. Tadi bercakap seorang tak buat. Tapi bila dia buat gitu macam mana? Rasulullah tak cakap, semua pakat cukup. Semua cik kami sembelih cukup. Apa dia? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Satu kadang-kadang dari sebah dakwah cakap tajam lagi berbanding dengan buat. Contohlah bantu orang susah. Usaha nak bantu. Macam mana? Turun padang pergi bantu. Bawa beras, bawa gula, bawa gandum. Bubuh paket siap-siap, bawa pergi, bawa hailak, bawa kereta, bawa lori, pergi hantar rumah. Tak payah kempen. Orang tengok, tolong orang. Nanti insya-Allah orang turun. Kalau disipah nak bagi sebagai contoh, orang yang bakal turut. Nak cerita apa? Lisanul hal afsahu. Satu Kristian dia guna kaedah. Apa dia? Pelajaran ni bukan penting kan? Memang kalau cerita pun pening, orang tak faham. Tapi apa jalan dia nak bagi orang ikut? Ya. Dia buat bantuan, dia buat beras, dia buat gula, dia buat duit. Macam mana? Mesti bagus. Tu lah. Pasal apa? Pasal dia tunjuk dengan perbuatan. Dia tunjuk dengan kasih sayang. Boleh duduk dalam hutan sama-sama dengan orang asli. Tapi boleh lah duduk sama orang asli. Pasal apa? Duduk makan babi. Duduk makan ketupai. Kita kalau pun nak dakwah orang asli, babi yang makan. Tapi malangnya yang pergi buat dakwah kadang rokok kuat pada orang asli. Lepas tu habis anak-anak darah asli pun ngoratnya, kacau lah. Sikit saya sebut itu ya. Apa masalah ni? Kau cakap lah Islam hebat macam mana pun, tapi akhlak kau macam tu. Seorang tak pakai. Jadi tuhmah pula pada ajaran Islam. Yang tu lah kena renung. Satu zaman sekarang ni Islam kita duduk dalam tempat-tempat macam ni lah. Agama Islam ni kadang-kadang ada orang yang bawa Islam ni jadi fitnah kepada agama Islam tu. Kadang orang pejabat agama yang ni masalah. Pejabat agama mana tak tahulah, saya bagi contoh ya. Bila orang pejabat agama sendiri masalah, mufti, tiba-tiba mufti, contohlah orang ahli majlis fatwa, tengok semua pening-pening.
Oh, kacau lah. Bila tengok orang-orang agama ulak bertikam yang cuba korban apa ni ulak bertikam, kacau lah. Itulah nama ni itulah susah je. Satu ngaji lah ini tak. Kalau boleh jaga tingkah laku akhlak apa, jagalah sebaik-baik. Pasal nak ambil kaedah tu, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi Rasulullah dia menyampaikan kat kita, antaranya dia gunakan lisanul hal ni. Baik, apa dia antara keadaan yang ada pada Rasulullah? Dia kata al-mutawaddi'u fi makarih. Yang ni tak payah ngimpin apa, tapi tengok Rasulullah keadaan ni buat macam mana. Apa dia? Al-mutawaddi'u fi makarih. Orang yang berwuduk pada waktu-waktu yang dibenci. Maksudnya waktu-waktu yang tak sangat digemari oleh manusia untuk wuduk, tapi kita wuduk. Bila waktu serik sangat nak wuduk? Bila? Sejuk. Sejuk sampai ke tulang. Hampa kau tak biasa kan? Saya, aircon satu hari bilik sejuk lah. Ni bukan aircon, ni original made Allah Ta'ala ni. Alam semua Allah Ta'ala lagi jadinya. Pergi ziarah lalu, pergi Baghdad apa, sampai saya kat Jordan. Siang, tengah hari mata terpacak. Mata terpacak. Matahari terpacak atas kepala. 12 darjah. 12 bukan negatif 21. 12 darjah. Saya tak tahan lah. Itu tengah hari. Matahari terpacak atas kepala. 12 darjah. Sejuk kan? Berapa darjah agak? Paling bawah pun 18. 16 tak sampai. Kawasan besarnya ni. Itu 16 tu pun kadang macam mana? 12 tu macam mana 12? Kosong je lah, kosong. Macam duduk dalam peti sejuk. Eskimo je lah. Negatif 20. Masa tu ambil wuduk ke? Ya, ni nak ambil wuduk malah kentut pun Allah leceh ambil wuduk sejuk lah nak apa dah dia buat. Nafsu tak suka, pergi ambil wuduk. Jadi nak ajar apa? Apa dia antara amalan yang baik yang dapat naungan Allah Ta'ala ni apa? Agak-agak apa siapa pandai buat ayat? Mengambil wuduk pada waktu yang sangat dibenci. Waktu kita tak suka. Jadi apa formulasi untuk dapat naungan Allah Ta'ala ni? Siapa boleh faham? Cari, fikir jauh sikit. Ayat dia matang sikit nak sebut. Macam mana? Lawan nafsu. Nafsu tak suka, lawan bagi Allah suka. Nafsu suka tidur, bangun. Suka tidur, ngapal. Tapi saya dah sihat sangat kalau lagi ngapal-ngapal mengaji tidur tangan saya baling lagi. Tanya pasal apa tidur? Malam tadi ngapal. Saya kata jangan mengapal dengan sebab itu masa mengaji tidur. Jangan. Jadi apa kaedah ni untuk dapat naungan Allah Ta'ala? Apa runtunan nafsu lawan? Itu formula tu. Nafsu ni kalau boleh lawan kehendak dia, tambah kehendak mana? Kehendak-kehendak dia yang nak against, lawan perintah Allah Ta'ala, lawan dia bagi taat pada Allah Ta'ala. Yang tu sebab dapat naungan Allah Ta'ala. Antaranya bukan pergi buat jauh-jauh kan, apa? Ambil wuduk lah. Jadi kita memang tak suka sejuk-sejuk, tapi ambil kat wuduk, jaga kat wuduk, tambah pula Allah SWT dengan rahmat dia bagi kita pula suka kentut. Maghrib isyak kentut 3-4 kali. Nak mengaji Quran setengah juzuk je 4 kali kentut. Baca 2 muka kentut. Muka 2 kentut. 2 kentut. Perut pula sejak keluar. Keluar. Macam mana? Tu tanda Allah Ta'ala nak rahmati kita. Tengok satu sudut tak elok betul tak? Penyakit betul tak? Tapi satu sudut sama. Rahsia dia apa? Selalu bersuci. Sentiasa berwuduk. Kan Allah Ta'ala kata inna Allah yuhibbut tawabin. Allah Ta'ala suka orang tawab. Satu lagi yuhibbul mutatahirin, kata Rasulullah. Hadis Nabi tu. Allah Ta'ala suka pada orang yang suka taubat dan suka bersuci. Jadi macam mana nak boleh suka bersuci? Dia tak pernah merungut, dia selalu kentut. Dia tak pernah merungut, dia sakit perut. Bahkan sakit perut berak, cuci.
Wuduk macam mana? Kentut, keluar angin macam mana? Wuduk. Masya Allah. Tak pernah mengut. Tu sebab wuduk tu tak wuduk. Bahkan jaga wuduk lebih daripada orang tak kentut ni. Orang kentut tak apalah, boleh 20 jam tak kentut, tak apa lah. Tak heran. Tapi ni 3 minit kentut, 3 minit kentut, 3 minit kentut, 3 minit wuduk, 3 minit wuduk, 3 minit wuduk. Rambut ni sampai berbuah, kepiah ni sampai basah. Pasal apa? Pasal wuduk. Pakai tudung tu lenjun. Contoh lah kalau orang perempuan lah. Sampai berbuah tau. Rambut berbuah tau. Dia macam rambut ada telur kutu tu, tapi bukan telur kutu. Daki-daki air tu yang lekat kat buah, dia panggil rambut berbuah. Rambut sampai berbuah. Pasal apa? Pasal ambil wuduk. Pada orang satu sudut tak elok, tapi sebenarnya dia tak matilah redha Allah Taala. Pasal apa? Dia lawan kehendak nafsu dia. Nafsu tak suka ambil wuduk, dia wuduk je, dan dia tak pernah mengut. Mahal dia tak mana, tak pernah ceritakan apa masalah dia pada makhluk. Yang tu satu sifat yang memang sangat istimewa lah. Istilah kita syarak tu dia panggil apa? Dia tak pernah cerita masalah dia kat makhluk tu, dia panggil apa? Sabar. Sabar ni antara mana dia apa? Masih wallah Nafi bolna. Lupa lah, tak amat tak sebut. Tak pernah kita nak bercakap apa masalah kita kepada selain pada Allah Ta'ala. Tu sabar. Sabar ni kita tak pernah cerita masalah kita pada orang lain. Tak perlu pun orang lain tahu. Nak mengadu siapa? Mengadu ke Allah. Pasal apa mengadu ke Allah? Allah akan pernah ajak kita. Jadi salah satu juga faham daripada itu. Apa sebab kita dapat rahmat Allah Ta'ala? Satu, lawan nafsu. Dua, apa? Boleh jawab? Matang sikit perkataan. Kuat sikit? Tak mengut. Apa bahasa dia tu? Sabar dengan bencana. Sabar dengan sesuatu yang zahirnya adalah bencana, tapi dia tak pernah rasa itu bencana, bahkan tetap dia hadapi dengan sempurna. Kalau nasibah wuduk, tetap wuduk, tak pernah mengut yang dia kena wuduk berkali-kali dan kerap berwuduk disebabkan masalah yang ada pada dia. Tak pernah mengadu kepada makhluk, bahkan ngadu ke orang salah tak, pada dia yang tu adalah satu keseronokan. Pasal apa? Boleh sentiasa berwuduk. Yang tu sebab Allah Ta'ala bagi naungan akhirat. Kita tu tak nak. Betul siapa nak hidup dalam keadaan sentiasa susah, kentut selalu, berak selalu, cirit selalu, sakit mata selalu, sesak semua, habis semua batuk, habis batuk pekak telinga pula, habis pekak telinga hidung nak sumbat, habis tu mata pula merah, habis utang merah mata, jerawat pula naik satu, lepas tu jerawat pula naik timbul kat bungkong, lepas tu kat lutut pula. Habis demam covid, demam apa pula? Monkey, chicken, lepas chicken dragon. Lah contoh kita kan. Habis demam sakit lutut lah, habis sakit lutut sakit pinggang, habis sakit punggung kaki lah merekah, habis lekah kaki bibir lah merekah, habis bibir merekah gigi pula cabut, habis cabut hidung pula berdarah, habis macam bangka mata pula bengkak. Nak siapa pun tak nak kan, tapi macam mana? Jangan tak tahu ada orang tak pernah berhenti kena ujian-ujian macam ni, dan dia tak pernah mengadu pun. Kata dia biasalah tu, daripada kecil macam ni lah, kata dia. Pas satu Allah nak ampun dosa aku kot. Pasal banyak sangat lalai. Ada orang macam tu. Saya biasa jumpa orang macam tu. Ustaz lah tu. Daripada kecil je lah. Tapi dia cerita kat lahir dia kan. Tapi dia kata rahsia hikmah dia situ nanti. Tengok. Apa dia? Masya Allah. Satu antara orang yang kufur ni, nak tahu siapa? Dia tak pernah kena sakit. Agak siapa kan? Firaun. Firaun semua hidup dia, kalau ikut kisah, dia tak pernah rasa sakit melainkan 2 kali. Sekali bila Nabi Musa duduk dalam dukung dia, tarik janggut dia, rentak sama otak kepala. Kat seorang budak ni pubi ni tak pernah sakit melainkan kena rentak dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan penumbuk dia hebat, masa dia kecil dia tumbuk sekali yang mampu orang. Kecil-kecil lagi badan dah sasa dah, sadu, tarik janggut Firaun sekali je, tak sentak kepala dalam kepala tu kali pertama. Lepas tu tak sakit lah. Orang tak nak lindungi, kalau saya silap nak ya Nabi Musa.
Lagi bila? Kali kedua dia sakit. Waktu dia nak mati. Dia hambat Firaun, dia hambat Nabi Musa, buat apa? Nabi Musa masuk laut merah tu, belah dengan tongkat dia. Masuk, tu dia ikut, dah lepas Nabi Musa, tutup balik. Apa dia? Air masuk ni. Situ dia sakit. Masa tu. Sebelum tu tak pernah sakit. Satu jangan gembira duk sihat. Seronok sakit. Sakit. Seronok. Jangan susah hati. Jangan sakit yang tu alasan tak main mengaji. Apa? Demam. Apa? Yang tu sakit tak nak mengaji. Ni sihat tak nak mengaji aja, berdalam badan besar, badan kau gemuk. Bulang pula tu, tapi tak mengaji. Kau tandas rajin. Siapa tak tahu kan? Saja sebut-sebut benda macam tu kan. Jadi antara sebab-sebab dapat redha Allah Ta'ala ni apa? Lawan nafsu. Lepas tahu apa? Kena bencana tak pernah bangun. Masya-Allah. Gua sembang boleh. Yang tu pun saya ngaji tu pun sebut. Kalau urdu pun sama kan dia sebut kan. Dia kata bolna asan. Lakin amal bahut muskil. Cakap senang, tapi nak amal susah. Hadanallah. Satu mengaji ni ada benda-benda susah sikit sebanyak tu, diam aja, pejam mata je, tak ada apa-apa. Jangan tak tahu pula bila dapat nikmat banyak pula, tu lah punca yang tak mengaji. Saya kata saya pernah cerita dengan Pak, kami dulu duduk pondok, antara musim paling tak suka sekali, musim apa dah? Musim kenduri. Musim cuti sekolah, cukup tak suka. Musim orang balik haji, cukup tak suka. Musim apa? Kongsi Pak Coy, cukup tak suka. Kenapa? Kenduri banyak. Kenduri banyak sebut. Orang jemput kenduri, sebut. Orang jemput kenduri, makan sedap-sedap, sebut. Makan banyak, ngaji. Tapi dah makan banyak. Mata tangkap. Itu tak mata tangkap. Satu lagi apa? Makan malam, pagi tu pukul 4 pagi beratur lah. Ada yang tak ada beratur. Pergi balas tepi-tepi semua. Macam apa? Kenduri kan, masak macam-macam hal. Oh ni lah, rendah ni lah, ada buah bahan ni lah, ni nak bagi panadol lah, nak bagi lembut daging lah, kedepan, makan yang sakitnya kita. Beratur nak pondok. Biasanya kalau 2-3 orang isyarat awal-awal tu, sehari tengok pagi esok berderet. Tahu jumpa goreng pisang tengah jalan pun ada. Tak dan. Goreng pisang tu faham lah bahasa saya kan. Okey. Nak cerita apa? Biasa jadi gitu kan. Pasal apa? Kenduri ni pasal. Musim kenduri masih boleh tak, musim tak best. Tapi yang best apa? Periuk gantung. Pasal apa? Pagi kenduri, tengah hari kenduri. Kalau musim orang balik haji dengan musim nak pergi haji, daripada musim orang pergi sampai orang balik esok, cukup best. Pasal apa? Nak pergi haji kenduri, balik haji kenduri. Ni balik haji kenduri, cuti sekolah pula kenduri saja. Bila kenduri saja gantung periuk siap lah, mengaji semua macam ni. Nak kata semua tu umum lah, ghalib kan. Itu bagus lapar. Kena mata tu belia ngaji. Memang untuk muzakarah. Kalau kenduri macam mana? Habis balik kenduri senyap. Kenapa? Jadi ular malah gemuk. Tidur. Kitab apa pun tak pegang lah, Quran pun tak baca lah. Yang suruh baca Quran pun tak baca lah. Sekenyang. Pisang, pengor, ayam, arnab, gitu ni. Ini nasi ayam yang gunting, telur goreng. Satu-satu. Lagi pulut kuning pula. Lagi main nasi kenduri tak habis lah, main hantar gila, logok pun. Lagi dia hantar apa? Misuk, lagi kotiau. Lagi kuih. Roti, burger. Kau tengok kau makan. Bukan tidur habis. Satu sudut kita tengok bagus, tapi pasal nayan nafsu rosak, mengaji pun rosak. Na'udzubillah. Saya pernah jumpa satu jemaah Bangladesh. 2 jemaah jumpa, masjid dekat-dekat. Jemaah ni dicerita kan, dia ada satu madrasah dia
Satu hari pelajar dia ada 200 orang. Dia makan nasi lah. Tapi nasi makan kat belah India ni, Bangladesh apa. Dia orang madrasah masak ramai-ramai, tapi dia punya makanan simple sangat. Saya pergi India pun simple, tapi yang tu pun Syekh dah bagi makan sedap lah kalau ikut tu kan. Apa dia? Kalau makan 200 orang, dal yang dia pakai untuk buat kuah sekilo sekilo kacang dal rebus. Betul? Dia buat sayur situ, dia buat kentang situ, dia buat cabai situ, bawang apa semua situ. Itulah kuah untuk 200 orang makan. Tapi budak-budak cerdik, tebuk je Quran. Ngaji free. Malam pukul 3.30, pukul 4 dah jaga baca Quran. Satu madrasah ni yuran sebulan kat RM400. Makan ayam, ketak, udang apa. Sedap-sedap. Nasi mandi. Tapi badan gemuk-gemuk. Bangkit subuh punya lambat. Ngapal, apa 10 juzuk pun dapat 5 juzuk lah. Apa pasal? Makan, tidur. Makan sedap. Saya tak adalah niat nak bagi hampa tak makan. Tak ada lah kan. Tak ada lagi tu. Saya tak ada niat langsung. Kalau boleh nak bagi sedap lagi. Ini sedap lagi. Tapi lajak sedap pun salah je. Tak kira salah saya pula. Lebih yang nak bagi makan. Okey, siap. Saja ke sana sikit. Nak cerita habuan. Lawan nafsu. Nak cerita pasal prinsip dia, lawan nafsu. Mana nafsu tak suka, lawan. Sebab ikut perintah Allah Ta'ala. Masya Allah. Dapat naungan Allah Ta'ala. Antaranya berwuduk je. Bayang tengok duk lawan nafsu pasal nak ambil wuduk. Bayang tengok lawan nafsu pasal nak zikir. Lawan nafsu pasal nak ngapal. Lawan zikir kerana nak faham. Lawan nafsu kerana nak taat. Masya Allah. Ni pun nak wuduk. Kata dia fi makarih. Makarih ni jam'u mukrahin. Macam isi maf'ul. Mukrah. Macam mukrah dengan fathah mim. Mukrah isi maf'ul. Mukrahun. Dia kata jam'u makarih bi fathil mim. Makrah. Boleh juga makrahun, mukrahun. Makarih. Sah baca. Tapi kalau ikut ditulis tu mim berfatah dengan ra. Makrah, makrahun, makraha ni makarih. Sah. Kalau ikut ingat mukrah tak ada masalah baca. Mukrah. Baca isi maf'ul. Yang dibenci. Maksud mukrahin ni, makarih ni, makrah fi awqatil masyaqqati, pada waktu-waktu yang masyaqqah, waktu-waktu kesusahan. Masuk waktu susah ni wahia awqatul bardi syadidi. Itulah pada waktu-waktu panas panas dah, bardi sejuk, syadid yang bersangkutan, waktu sangat sejuk. Waktu sangat sejuk yang tu istilahnya waktu makrah atau makarih. Yang waktu sejuk memang cukup sakit nak ambil air wuduk. Macam kita demam sudahlah, sejuk sentuh air macam kena gencatan elektrik. Macam mana agak-agak nak ambil wuduk? Dari segi hukum tu yang boleh mudarat macam tu, dia boleh berpindah daripada air kepada tayamum. Syarat dia mudarat. Dia ada bahas dia tu, tak faham memang kena ngaji fiqh untuk tengok syarat rukun dia elok. Macam mana tahap yang menyebabkan boleh berpindah daripada wuduk kepada tayamum. Saya tak sembang panjang tu, ada masalah fiqh lah tanya. Baik, seterusnya orang yang dapat naungan di arash esok di kiamat ada wal mashi ilal masjidi fi zulmi, adalah berjalan ke masjid dalam gelap. Gelap senang nak berjalan. Gelap-gelap pun pergi ke masjid. Sekali lagi sama juga, apa dia? Nafsu tak suka dia. Mengantuk tapi bangun juga untuk solat. Tak faham datang juga mengaji. Tu semua tu jenis-jenis mujahadah. Tak faham datang juga mengaji. Yang tu lagi besar daripada orang yang diseronok dia mengaji. Orang seronok mengaji memang dia seronok. Yang tu memang ada pahala dia datang kan. Tapi memang dia seronok. Nisbah orang pahala ni, kalau nisbah pahala dan nisbah Allah pandang dengan rahmat, yang tu kot bahasanya. Yang dia akan bagi rahmat besar tu, dapat naungan arash dia. Apa dia?
tak mengaji, tak boleh nak faham, tapi datang awal lain daripada orang. Yang memang mengaji faham, itu tak ada kan, memang dia datang, memang dia faham, memang ada pahala. Tapi yang ni dia tak boleh faham, tapi dengar sampai ngantuk-ngantuk, tapi datang, tak pernah putus asa, tak pernah mongut, tak pernah buat panggil, tak pernah buat benda tak elok, tapi tekun mengaji. Yang ni pahala besar. Mesti tak baca Quran, baca Quran pasih ya? Tapi yang ni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Pak iyahnya dengar dia sebut, tapi tak pernah putus asa baca Quran, bersungguh-sungguh lebih daripada kita lagi. Macam mana? Masya Allah, Masya Allah. Kita kadang-kadang baca Quran sedap, tapi tak aja. Suara pun orang dengar tertawan hati kan, tapi tak aja. Nak cerita apa? Prinsip kita ni faham tu, nak dapat satu anugerah Allah Ta'ala, yang mana nafsu tak suka, lawan. Yang penting boleh taat patuh pada perintahan Tuhan. Satu pondok ni antara dia sepi duduk pondok itu. Saya duduk sebut selalu masalah mengaji, kebolehan, tahap, yang tu memang itu kaya ukur tak? Masih yang sama tak? Saya pasal Tok Guru pun dia ajar prinsip macam tu. Saya duduk pondok dulu pun ada juga orang yang mengaji tak pandai, tapi tekun. Tok Guru tak bagi tu, dia tak allow balik. Dia tak allow balik, dia bagi mengaji. Pasal dia tahu yang ni budak ni tak ada masalah, bahkan nisbah rajin-rajin dia pada orang lain. Pasal dia tak dapat. Orang lain kadang ngaji lambat pun dia faham semua, yang dia daripada awal dengar faham, tak faham. Boleh ingat? Tak erti nak cerita. Faham, dia boleh faham, tapi tak faham, dia faham. Tapi ngaji tekun. Kitab dia, dobit dia, tulis. Ngaji tak pernah tengok dia lain. Tak pernah tengok dia lain. Tapi tanya tak tahu. Dengar ada orang macam tu. Jangan tak tahu dah, jangan kecilkan dia. Pasal apa? Orang macam ni, satu hari kalau Allah Ta'ala bukakan kat dia satu kepahaman, dia tak tekun dia tu, semua apa yang dia mengaji Allah Ta'ala ingatkan dia semua. Tak mustahil lah tu. Kalau tak ingat pun apa je ni, pasti Allah Ta'ala redha dia. Allah SWT bagi naungan kat dia di akhirat esok dengan naungan Arash istimewa. Siapa? Nafsu dia tak suka, patutnya dia tak duduk level tu, tapi seolah-olah macam dia suka sangat apa benda dia belajar, walaupun dia belajar tu dia tak faham. Dia lawan juga nafsu dia untuk tunjuk kat perintah Allah Ta'ala. Tak cakap banyak pun, orang kata taat ikut aja. Orang lain bangkang, dia taat sangat. Sabak dapat naungan Allah Ta'ala. Keyword dia apa? Lawan nafsu, lawan kena nafsu yang tak elok. Duduk pondok, kalau ikut ngaji tutup guru banyak nasihat benda itulah. Itu yang pondok macam lapis ada. Yang ada masalah memang kena kacau, memang tak ada tapi kalau tak ada masalah memang dia nak ngaji, tak ada masalah, duduk lah. Sama walaupun dia tak faham tapi dia mengaji. Saya tak pernah pandang apa-apa kat dia, duduk mengaji. Tapi jangan cerdik kau panggil, tu kesepak. Baik, nak sebut tak kata berjalan ke masjid atau gelap. Misalnya nak mengaji tapi duit tak ada nak beli kitab. Yang ni duit mewah, kitab berlonggok-longgok, tapi taruh kata-kata dapat free pula. Tu pun satu. Kitab bagi ada nilai kadang dapat free kan, ada yang kitab free kan, kau tulis nama elok-elok. Memang kita punya tempat ni minta maaf lah, ada meja rak-rak apa semua tak cukup kan, tapi jangan sepa melata-lata, letak ikut mana suka, sampai boleh jumpa atas lantai begitu saja tanpa ada lapik apa-apa, nama pun tak ada. Menyesui mah. Kena bunyi macam tu lah. Takkan tak ada hormat yang kitab sikit pun. Kau tak faham ke ni kitab apa? Majalah surat khabar, tak apalah buat macam tu kan. Ini kitab lah weh. Mahal tu. Mahal lah kan. Lagilah ada hormat sikit. Minta maaf kita pun nak buat sini pun cermin kan. Pandai-pandai lah hampa ijaz macam mana nak bagi dia ada martabat sikit. Tak pun nanti dia orang dah habis ponggah-ponggah apa ni, ada pelibut-pelibut apa kita minta kita boleh buat rak.
Nabi bagi elok lah, lagi berserabut nak tengok, tak kena lah. Tak pun nanti ada duit sikit kita beli apa munasabah untuk letak kitab tu, pasal kena bagi tersusun juga kan. Jadi tak ada tu minta maaf lah, tapi janganlah sampai mensia-siakan kitab yang diberi tu. Atas tu dalam botol dalam kotak air gau pun ada, atas ni gau ada, atas kolah ada, tapi kolah ni tinggal, atas tebing pun ada dengan tek cicak berak. Nasib baik tak beruk bikoyak, itu nasib baik tak babi bikonya. Sikit saya ingat bahasa keluar tu, keluarlah tak babi tu. Bagi ada harga sikit, ada harga sikit. Jadi tahu nilai sikit, benda mahal lah mana. Sekejap. Jadi orang berjalan ke masjid li ajli salah, kerana semayang ma'al jamaah, untuk dapat jemaah. Seterusnya, wa mut'imul ja'i, dan orang yang menjamu makan orang yang lapar. Pasal apa ni? Kalau faham ni, menjamu orang yang lapar dan kita berlapar, waktu paling best. Antara sifat Nabi SAW ni. Bahkan antara yang memang dianjurkan kita untuk kita menjamu orang lapar ni ketika bulan Ramadan, bagi orang buka puasa. Tukarlah. Tukarlah buka puasa. Kalau tak buka puasa pun, selagi ada orang lapar jamu. Satu antara kita kena jaga tetamu. Siapa? Orang datang jauh-jauh. Saya pun tadi pergi Kenuri kan. Allah, letih jalan Kenuri ni. Nak pergi Ipoh pun, selalu kejap je, minggu sampai lah. Ni, letih lah. Ada adik saya pukul 10, pukul 6.30 dia baru sampai KL. Tadi berapa jam? 9 jam orang KL datang main sini. Tu pun pukul 10, 6.30, berapa? 4 lebih kurang lah tak? 5 6 jam, 7 jam. Betul kan? 10 6.30 8 jam 8 jam setengah baru sampai. 8 jam setengah. Ipoh Kuala Lumpur, Ipoh Kelang, Ipoh Cemor 8 jam setengah. Datang-datang Kenduri sudah habis. Sembang aja. Sembang saja, laut sudah habis. Ayah, macam mana? Kena tengok tetamu lah. Jamu ke cari kat keropok lekor ke apa ke. Cucur-cucur bawang ke apa. Tetamu lah. Tuan rumah sudah letih lah. Macam mana tu? Macam tu. Bagi orang lapar, tengah jalan, highway apa sesak, nak kencing berak pun susah. Itu kena perhati. Satu, kita pun tempat kita insya-Allah takat ada tetamu tu pun kena tengok tempat makan juga dia, tempat tidur satu, tempat rehat. Satu antara sikap kita orang Islam ni apa? Sediakan tempat tetamu, bukan saja tempat rehat dia, makanan dia, minuman dia. Tetamu kan bayar. Kalau buat kedai bayar cukup. Kadang bayar pun orang dah mujur lah. Pasal apa? Mujur lah. Tak ada kedai, kami kena masak sendiri. Tapi lagi bagus macam mana? Tak, kita sediakan untuk dia. Pasal apa? Orang yang susah, kita bagi tempat. Bahkan itulah, kalau ikut akhlak kita dalam Islam ni macam mana? Kalau kita ada rumah, ada orang datang ramai, macam mana? Biar tetamu datang tidur rumah kita, kita tidur kat luar. Itulah. Anak-anak semua kita tidur kat luar. Kita tengok cerita sahabat, kalau cerita dalam kitab Fadail tu, macam mana hayatus sahabah, kehidupan sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tetamu datang rumah, macam mana? Makanan ada sikit. Ada pun untuk abu anak-anak. Betul macam mana? Bagi anak-anak makan puas. Lepas tu jamu tetamu, nak jamu tutup lampu. Ada cerita sahabat macam tu kan. Betul, tuan-tuan rumah buat bunyi-bunyi macam kunyah mulut. Makan. Orang dulu tutup lampu tak heran lah. Dulu pakai pelita, memang dulu tak ada lampu cerah macam kita kan. Zaman kita kalau tutup lampu, dia cari teknikal sikit lah, pasang lilin, buat lampu malam kan. Jadi orang tak tengok lah kita makan apa kan. Padahal tak ada benda pun dalam makanan, nak jamu dia, bagi dia kenyang. Makan. Tapi anak kena bagi. Anak dia lapar, abah nak nasi, anak tak boleh. Mak bapak dia lah kena sama. Tempat makan pun apa,
Rumah pun tak ada pula lapik-lapik standby tidur tilam apa. Tetamu bagi semua elok-elok tempat tidur. Kita tidur berlangit kan, beratapkan langit je. Nyamuk pun nyamuk lah, pandai-pandai lah ijaz. Tetamu bagi tidur dalam rumah. Akhlak orang Islam kita macam tu tau. Yang tu apa? Yang tu sebab Allah Ta'ala bagi naungan ni arah esok. Apa pasal? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Apa? Dia mengalah untuk dia ambil manfaat bagi diri dia walaupun dia sangat hajat, tapi dia utamakan dalam bab dunia ni bagi orang lain dulu. Ya. Bab akhirat dia kejar. Saf mesti duduk depan. Jemaah mesti bangun awal. Tapi bab dunia kau ambil kau tidur. Makan kau makan. Aku tak makan tak apa. Kita kena belajar akhlak-akhlak Islam macam tu lah. Jangan berbut, aku tak makan lagi, kau suruh je makan, kau yang makan banyak, mana boleh. Yang tu dia ada salah asuh. Kita dalam Islam tak ada masalah. Makan, makan, tak apa, saya tak makan tak apa. Tapi kalau kabur kita tak makan tak apa, sakit dia mengalah pula, dia pula tak mau makan kan. Diam susah. Dah makan dah? Makan dah. Tak nampak pun, makan dah. Tapi janganlah menipu. Makan dah, niat dah. Bila? Semalam. Menipu tak betul, salah. Jangan tipu. Makan dah. Makan buah ni. Nasi tak makan lagi. Tapi tak salah kabur tu kan, dia pula mengalah kita. Yang itulah istilahnya dipanggil isar. Bagi orang lain, kita tak dapat tak apa. Allah. Bab-bab macam ni, itulah kita sembang ni tak guna. Masa tempuh, masa jadi tu boleh buat itu. Tambah kita tengah lapar betul-betul ni, aku nak makan, tak ada nasi. Macam mana? Mula mengamuk, mana nasi? Kata jangan makan, tak sedia pun. Mula ngamuk. Basuh beras, bantai 10 kilo, periuk satu. Habis kerah yang dia kemas tu, lempak periuk-periuk sekali. Jadi jahanam pula. Jangan orang kata apa? Apa istilahnya? Jangan tunjuk protes kat situ lah. Tak kena gaya. Tak kena. Yang tu lah kita nak belajar tauhid. Apa dia? Ya Allah, aku yakin kau yang kenyang dengan aku. Makanan di syurga lagi lazat ya Allah. Kau jadikanlah aku seronok dengan makanan syurga daripada aku ambil makanan dunia. La ilaha illa anta. Innaka taqdi hajati. Engkau yang menunaikan hajat dan keperluan aku. Yang kenyang dengan aku engkau. Walaupun aku tak makan, tak mustahil aku kenyang. Bahkan lagi kenyang, lagi sihat daripada orang yang makan pada malam ni. Tidur dengan akidahnya tu. Steady. Itulah belajar iman. Kalau tak belajar iman, Allah tunai hajat, siapa boleh. Tapi try tak ada makanan, Allah tunai hajat aku. Boleh sabar. Yang tu pun latihan-latihan iman dalam kita mengaji, bermasyarakat. Tambah ada ujian-ujian esok kan, makanan tak ada. Ni huru-hara, musim sejuk, musim panas, dajjal, bom, perang. Zaman susah-susah tu. Macam mana nak buat? Sabar kena sabar. Nak belajar yakin iman tu salah. Kita nak belajar iman ni, itulah pasal iman ni dia ilmu bekal dia. Bukan masa sembang senang ni sembang iman, tak. Iman ni waktu tempuh jadi macam mana? Masa berlaku tu macam mana engkau punya perasaan dengan Allah Ta'ala? Bergantung dengan Allah Ta'ala macam mana? Tu iman. Yang ni kita belajar ni teori ni. Termasuk saya sebut teori lah. Adalah sebahagian daripada pengalaman saya kan, tapi ada kita sebut ni teori banyak. Teori. Dah belajar tu apa yang kita pernah lalu, by experience, macam ni. Dan kita dah tempuh tu, adakah kita buat tepat macam mana yang kita belajar dalam bab-bab keimanan? Alhamdulillah. Wal maqalatul hadiyatu, wal maqalatul hadiyatu ya asyarata. Itu dulu. Jadi nasihat ambil daripada sabda Nabi ini umumnya apa? Antara sebab dapat naungan Allah Ta'ala, lawan nafsu. Antaranya apa? Sejuk, orang tak nak wuduk, kita wuduk. Dan sempurnakan wuduk. Dan lagi apa? Walaupun gelap, kalau ikut adalah uzur untuk pergi jemaah, pergi ke jemaah. Pasal nak kejar fadilat jemaah. Lawan juga nafsu yang tak suka pergi berjemaah gelap-gelap tu.
Bagi apa? Walaupun lapar, macam mana? Jamu orang makan walaupun kita lapar. Bagi mereka kenyang. Biarkan kita lapar. Itu formulasi nak sebut. Kaedah kita untuk mujahadah dapat iman ni, apa kehendak nafsu lawan. Boleh khilaf nafsu yang buruk tu, ikut kehendak Allah Ta'ala dengan taat, wudu, berjalan ke masjid untuk berjemaah, memuliakan tetamu, menjamu orang lapar. Yang tu adalah besar di sisi Allah Ta'ala, dapat naungan di aras. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.